warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para alim ulama, asatidzah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, pengerusi masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian, saudara-saudari yang menghadiri majlis ilmu pada malam ini, yang mana saya diminta untuk membentangkan tajuk akidah salaf yang sahih. Yang mana saya percaya tajuk ini sangat penting, kerana bila-bila masa kita bercakap tentang akidah, maka kita bercakap tentang asas yang paling basic sekali, yang paling mendasar sekali untuk kita itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana akidah yang tersasar, yang menyeleweng dari kebenaran, itu akan membawa kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian daripada akidah-akidah yang menyeleweng ini membawa kepada kufur, wal iyazubillah. Baik, akidah salaf, kita ambil beberapa kefahaman terlebih dahulu. Apakah akidah? Akidah daripada perkataan asalnya bahasa Arab aqdun, yang bermakna ikatan ataupun simpulan. Sebab itu kita selalu dengar akad nikah, disimpulkan antara ijab dan qabul, maka sahlah hubungan suami isteri. Tetapi yang dimaksudkan dengan akidah di sini adalah ikatan atau simpulan iman, iaitu keyakinan yang kental, yang tersimpul, kemas di dalam hati seseorang, tidak terungkai lagi. Kerana akidah ini asasnya adalah keyakinan. Tinggal lagi sebahagian keyakinan itu berbetulan dengan yang hak, yang sebenar, dan ada yang yakin perkara-perkara yang batil. Sementara salaf, siapakah salaf? Salaf asal makna bahasanya adalah inqadha wa madha, berlalu ataupun sesuatu yang dahulu. Tapi secara istilah, bila kita sebut salaf, merujuk kepada generasi awal umat Islam. Penting kita itu berpegang dengan akidah salaf. Kenapa? Kerana salaf inilah yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah murid-murid Nabi, yang mengaji dengan Nabi itu adalah sahabat. Kemudian orang yang mengaji dengan anak murid Nabi, tabi'in. Kemudian murid kepada orang yang mengaji dengan anak murid Nabi, kita panggil tabi'in radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini ada sandaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan 3 kurun pertama ini. Diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang selepas daripada itu, iaitu tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang selepas daripada itu, iaitu tabi'in.
thumma ya'ti qaumun yushhiduna wala yustashhadun. Kemudian zaman sudah jadi rosak, orang beri penyaksian tanpa diminta dan sebagainya lagi kerosakan yang berlaku selepas daripada 3 generasi awal itu. Kita juga biasa dengar istilah hampir-hampir seperti salaf, iaitu salafi. Kita nak ambil faham ya, apakah itu salafi? Salafi ini sebenarnya dinisbahkan kepada salaf dengan huruf ya. Ya, asalnya tak ada fi itu, hanya salaf sahaja. Ditambah huruf ya, namanya ya nisbah. Ya nisbah ini berfungsi menisbahkan kepada sesuatu seperti tempat, keturunan, pegangan atau ikutan. Kadang-kadang kita dengar misalnya nama satu orang ustaz, ustaz sekian-sekian Al-Kelantani. Macam mana datang ni di belakang tu kan Kelantan. Tapi nisbah kepada tempat. Ada yang saya jumpa dulu, saya tak tahu apa dia, Al-Filfilani. Orang mana tu? Pulau Pinang rupanya. Kawan saya Al-Fadhil Ustaz Hazri Al-Bindani daripada Pendang, Kedah. Jadi ya belakang tu namanya ya nisbah, tapi di sini konteksnya adalah nisbah bukan tempat tetapi ikutan. Bila kita letak ya di hujung salaf bermakna pengikut salaf. Jadi dari segi makna memang salafi ini bagus kerana mereka mengikut kepada salaf ya. Kita dalam beragama kalau kita ikut kepada salaf, insya-Allah agama kita selamat. Jadi istilah salafi ini bagus ya. Baik. Oleh kerana salaf secara umumnya adalah 3 generasi pertama umat Islam, maka salafi hakikat asalnya adalah mereka yang mengikut manhaj, jalan, cara dan pegangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in dari segi akidah, keyakinan, syariah, amalan dan juga tariqah, suluk perjalanan hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Oleh itu, kalau dari segi pegangan amalan misalnya, dari segi makna, maka pengikut kepada imam mazhab yang 4 adalah salafi. Ya, yang ikut kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hakikatnya mereka salafi. Kerana keempat-empat mazhab ini diasaskan oleh ulama salaf. Tinggal mereka tidak menisbahkan kepada salaf, sebaliknya mereka menisbahkan kepada nama atau laqab kunyah imam masing-masing. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah lekat pengikutnya jadi Hanafi. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah lekat pengikutnya jadi Maliki. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i lekat pengikutnya menjadi Syafi'i. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lekat pengikutnya dipanggil Hambali. Keempat-empat tokoh ini adalah tokoh salaf. Sebenarnya ramai lagi tokoh-tokoh salaf yang mujtahidin, yang hebat-hebat, tetapi takdir Allah mazhab mereka itu tidak sampai kepada kita. Dipanggil al-mazahib al-mundarisah, mazhab yang telah pupus. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memuji Al-Imam Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala dengan kata Imam Syafi'i, Imam Laits ini lebih faqih daripada Imam Malik. Akan tetapi murid-muridnya tidak menyebarkan ajarannya, maka pupus mazhab beliau. Maka sebagai kesimpulan, dari segi hakikat, kesemua imam-imam mazhab yang 4 ini adalah golongan salaf, maka pengikut mereka itu layak digelar salafi, cuma mereka tidak menggunakan gelaran ini. Secara praktikal, yang rajin menggunakan gelaran salafi adalah yang mengikut kepada manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup sekitar 1115 Hijriyah dan wafat pada 1206 Hijriyah pada kurun 18 Masihi ya. Yang beliau ini sendiri menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sebagai rujukan tertinggi dalam memahami ajaran Islam. Cuma mereka tidak menggunakan gelaran Taimiyin. Orang lain mungkin merujuk mereka sebagai Taimiyin, orang yang ikut manhaj Ibn Taymiyah, tetapi mereka sendiri lebih selesa menggelarkan diri mereka sebagai salafi. Realitinya, kedua-dua tokoh ini bukan salaf. Ya, mereka bukan generasi sahabat, mereka bukan generasi tabi'in, mereka juga bukan tabi'in, bahkan ada satu pendapat mengatakan
500 tahun yang pertama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih boleh dipanggil salaf. Al-Imam Ibn Taymiyah masih terkeluar lagi. Beliau pada kurun ke-8. Ya, beliau tergolong daripada ulama kurun ke-8. Maka apabila mereka itu mengaku salafi, itu tidak tepat. Kerana kedua-dua tokoh ikutan mereka bukan salaf, lebih tepat sama ada dipanggil Wahabiyin, pengikut pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataupun Taimiyin, pengikut kepada Imam Ibn Taymiyah. Nah, ini penting ya, sebab saya perhatikan even di kalangan ustaz pun bila orang tanya salaf siapa, dikata salaf Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, betul ya, Imam Ahmad bin Hanbal salaf. Al-Imam Ibn Taymiyah ada tak betul. Syekh Muhammad Al-Wahhab, Ibn Utsaimin, Ibn Baz, itu lagi tak betul. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz itu hidup kurun sama dengan kita. Mereka bukan salaf. Jadi ini penting kita tahu. Maka siapakah Wahabi? Ya? Jangan terlampau sensitif. Ya? Maaf ya kalau ada di sini orang-orang Melaka yang minat dengan fahaman Wahabi. Ya, tak perlu terlampau sensitif. Sebagaimana yang cenderung pada manhaj Imam Syafi'i dipanggil Syafi'i. Cenderung pada mazhab Imam Abu Hanifah dipanggil Hanafi. Cenderung berpegang pada manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dipanggil Wahabi. Jadi kita jelaskan dahulu ya. Istilah Wahabi ini sama seperti Salafi, iaitu ada ya nisbah di belakangnya. Tapi asalnya yang bernama Abdul Wahhab itu bukan pengasas dia. Pengasas bernama Muhammad. Abdul Wahhab adalah bapa beliau. Dan bapa beliau memang ulama mazhab Hambali ya, yang terkenal di zaman itu, dan beliau berbeza manhaj pegangan dengan anak beliau. Baik, kita jelaskan dahulu. Sebab ada orang keliru tentang dua jenis Wahabi. Kata dia ustaz-ustaz sekarang ni tolak Wahabi, tak terima Wahabi. Ya, padahal Wahabi yang sebenar ni adalah Khawarij, ajaran sesat ya, golongan sesat yang mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa, iaitu pengikut kepada Abdul Wahhab bin Rustum tahun 211 Hijrah, lama dulu. Dan dia ni memang Khawarij. Abdul Wahhab bin Rustum ni dia angkat senjata lawan pemerintah Islam. Dan sesuailah pengikutnya dia namakan Wahabi kerana memang nama beliau Abdul Wahhab, ya, Abdul Wahhab bin Rustum. Sedangkan golongan yang dikatakan Wahabi sekarang ini bukan Khawarij, kata dia. Kenapa? Kerana mereka tidak mengkafirkan orang Islam yang buat dosa. Ya, salah satu ciri Khawarij, buat dosa jadi kafir. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah semata-mata buat dosa fasik, minum arak fasik, berzina fasik, kecuali kalau dia menghalalkan. Dia kata minum arak tak haram. Itu dia akan jadi kafir. Ya, kerana menolak sesuatu yang maklum minad din bid darurah. Sesuatu yang jelas dalam agama tak dapat tidak dia masih tolak, itu boleh jadi kafir. Tetapi sebenarnya ciri Khawarij yang ada pada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ni yang kurun ke-12 Hijrah ini juga ada ciri mengkafirkan. Nanti kita akan tunjukkan slide-nya ya. Dan bahkan lebih teruk, kalau Khawarij silam mengkafirkan umat Islam yang buat dosa, Khawarij moden, iaitu Wahabi yang moden ini, mengkafirkan umat Islam yang mengamalkan sunnah, iaitu seperti amalan tawassul ya, tabarruk, istighasah, dipertikaikan dan ada kalanya disyirikkan. Jadi pengkafiran itu lebih serius lagi. Cerita tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam, ini juga tidak benar, kerana sejarah mencatatkan gerakan Wahabi mengangkat senjata berperang dengan tentera-tentera Khalifah Utsmaniyah. Bahkan mereka pernah merampas dua tanah suci Mekah dan Madinah dan membunuh orang-orang yang pergi mengerjakan haji. Jadi kalau dia kata kami tak angkat senjata, itu ini mungkin lately lah. Lately tak berlaku peperangan demikian. Tapi awal-awal kebangkitan gerakan Wahabi memang mereka melawan pemerintah Islam, melawan khalifah umat Islam. Yang ketiga, katanya yang sekarang ni bukan Wahabi sebab pengasasnya nama Muhammad. Bukannya pengasas nama Abdul Wahhab, sepatutnya pengikutnya Muhammadi. Yang ini usaha nak membodoh-bodohkan kita lah. Ini sangat kelakar lah. Kenapa? Kerana memang biasa orang Arab dia tak mesti nisbah pada nama orang. Kalau nak nisbah pada nama orang, kita bukan mazhab Syafi'i. Kita juga mazhab Muhammadi. Pengasas mazhab kita nama Muhammad. Yang kawan-kawan kita daripada negara Arab, mereka bukan Hambali.
Kerana yang mengasaskan mazhab bukan Hambal, yang mengasaskan mazhab namanya Ahmad, sepatutnya mereka Ahmadi. Jadi ini tidak isu sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau kita faham budaya orang Arab, dia suka nisbahkan kepada nama anak atau nama bapa. Abu sekian-sekian atau Ibn. Lebih-lebih lagi beliau ni anak orang alim. Abdul Wahab ni ulama. Maka orang kenal dia sebagai Ibn Abdul Wahab. Bahasa Melaka anak Pak Wahab. Akhirnya lekat nama pengikut dia sebagai Wahabi. Supaya kita jelas Wahabi mana yang kita bincang ya. Wahabi yang sebelah kiri tu itu dah pupus. Dah tak ada, orang dah tak bincang dah. Wahabi yang masih menyelit-nyelit di masjid-masjid kita ini, kadang terang-terang, kadang secara taqiyah, berpura-pura sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi pelan-pelan masukkan agenda Wahabi yang belah kanan tu. Iaitu yang kita nak bincang ya. Belah kiri dah pupus, kita tak bincang. Baik. Bila kita sebut akidah salaf, kita jangan berada pada dunia fantasi. Salaf kan kita 3 generasi awal. Kita nak ikut salaf. Kita jumpa tak salaf? Tak ada. Itu yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Dia rasa macam bila akidah salaf, dia boleh shortcut terus kepada sahabat Nabi. Dia boleh terus ambil pada tabi'in. Tak begitu. Tidak ada daripada kita yang mengambil akidah kecuali kita ambil daripada khalaf. Kita kena faham. Ambil pada guru kita. Tak ada yang belajar dengan sahabat Nabi. Cuma nak pastikan guru kita tu ambil daripada siapa, daripada siapa, pastikan akhirnya sanad akidah kita itu bersambung kepada salaf. Barulah kita boleh kata akidah salaf. Yang ambil kemudian tu adalah khalaf. Khalaf ini merumuskan akidah sekarang ini yang utama adalah tauhid sifat 20 dan tauhid 3. Secara ringkas, ulama Asy'ariyah Maturidiyah ya, Melaka saya difahamkan dah masukkan bila ahli sunnah wal jamaah dalam undang-undang itu diperincikan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi penting sekarang kerana ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi menyesatkan bahkan mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan majoriti umat Islam dan merupakan majoriti para alim ulama. Ya, majoriti para alim ulama dalam bidang tafsirkah, hadiskah, fiqhkah, usul fiqh kan, bahkan bahasa sejarah dan sebagainya adalah Asy'ariyah, dikafirkan, tahu-tahu dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nampak tindakan ya, kerajaan negeri Melaka memasukkan Asy'ariyah Maturidiyah dalam definisi ahli sunnah wal jamaah itu tepat untuk mengelakkan kekaburan ya. Baik, kalau Asy'ariyah Maturidiyah mereka sampaikan, mereka rumuskan akidah salaf dalam bentuk tauhid sifat 20. Sementara ulama-ulama Wahabi membenarkan, menerangkan, mengajar, menyebarkan dan mempertahankan tauhid 3 dan masing-masing mengaku ahli sunnah wal jamaah. Secara teori boleh saja. So what? Kalau dua-dua ahli sunnah wal jamaah tak ada masalah. Asalkan dua-dua ikut sunnah Nabi dan berpegang dengan pegangan ijma' jamaah umat Islam. Baik. Dalam sejarah, tidak semua aliran mengaku ahli sunnah wal jamaah. Khawarij menggelarkan diri mereka asyurat, orang yang menjual diri untuk mendapat syurga. Sesuailah Khawarij ni, dia memberontak lawan pemerintah, risiko mati tinggi. Tak apa mati pun dia kata, saya jual nyawa saya nak beli syurga. Itu gelaran mereka. Syiah, mereka tidak menggelarkan diri mereka Sunni. Bahkan mereka membenci kepada Sunni. Mereka berbangga menggelar diri mereka Syiah Ali, geng Sayyidina Ali, penyokong Sayyidina Ali ataupun Ahlul Bait. Mu'tazilah, satu golongan sesat, ahli kalam yang menyeleweng, yang satu masa dahulu menjadi seteru utama ahli sunnah wal jamaah kerana mereka itu menyerang akidah Rasulullah SAW dengan bid'ah yang pelbagai. Mereka menggelar diri mereka ahlul adli wat tauhid. Mereka juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dalam perjalanan sejarah, hanya dua golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, iaitu majoriti kaum muslimin Asy'ariyah Maturidiyah dan minoriti yang mengikut kepada Syekh Ibn Taimiyah, sekarang ini dikenali sebagai Wahabi atau mereka gelar diri mereka sendiri Salafi. Jadi ini pertarungan ideologi yang berlaku antara dua kelompok umat Islam yang masing-masing mengaku ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kalau kita lihat testimoni para alim ulama, ahli sunnah wal jamaah itu dianggap sinonim dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Misalnya Al-Imamul Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mensyarahkan kitab yang masyhur Ihya Ulumuddin Imam Ghazali,
iaitu dalam kitab beliau Ittihafu Sadatil Muttaqin, dengan jelas beliau menegaskan, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asyairatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, yang dikehendaki adalah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaihima. Soalan, ada orang tanya gini, kalau lah Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, adakah Nabi Asy'ariyah? Adakah sahabat Asy'ariyah? Adakah imam-imam mazhab yang 4 Asy'ariyah? Kalau bukan Asy'ariyah, kalau begitu takkan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah? Ini pertanyaan yang keliru ya. Kerana dia tidak sepatutnya tanya adakah Nabi SAW Asy'ariyah atau tidak. Dia kena tanya Asy'ariyah itu ikut Nabi atau tidak, baru betul. Kerana Nabi SAW baginda tidak ikut sesiapa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi hanya ikut wahyu. Yang kita nak tanya ni, Asy'ariyah ni ikut Nabi ke tidak? Ya, kalau ikut maka ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalaupun tidak dinama Asy'ariyah, misalnya iaitu yang hidup sebelum daripada Asy'ariyah, jelas mereka bukan Asy'ariyah, tetapi mereka tetap ahli sunnah wal jamaah. Nah, Syiah misalnya ikut tak Nabi? Tak ikut. Adalah dia ikut, tapi banyak dia menyeleweng, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Baik, saya langkah-langkah ya, kerana slide ni agak banyak. Saya nak timing supaya kita dapat berhenti pada waktu yang ditetapkan ya. Saya nak cadang paling-paling lajak pun pukul 9 tu kita dah boleh buka pada sesi soalan ya, kalau boleh. Baik, jadi Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab An-Najdi ni, beliau abang kepada pengasas fahaman Wahabi. Beliau sendiri menolak ya dakwah yang dibawa oleh adik kandung beliau. Beliau menulis dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahabiyah. Ada orang kata istilah Wahabi ni hanya dimomok-momokkan. Tak ada Wahabi pun. Ya, yang ada hanya Wasabi ya. Wahabi ni hanya orang saja nak menakut-nakutkan. Nah, ini istilah nak memburuk-burukkan ya. Padahal istilah ni awal lagi ya, ketika pengasasnya masih hidup, abangnya sendiri menyebut istilah Wahabiyah ini. Baik, saya terus terjemah ya. Sesungguhnya kata abang dia, pada hari ini orang ramai masyarakat Islam diuji, dibalakan dengan satu orang yang menisbahkan diri dia pada Quran dan Sunnah. Jadi dia pada awal lagi mereka menggunakan Quran Sunnah ini sebagai slogan. Kita pegang Quran dan Sunnah. Lalu dia pun mengeluarkan daripada Quran dan Sunnah itu ilmu-ilmu, dan dia tidak peduli dengan ulama-ulama yang berbeza pandangan. Dan apabila kamu meminta supaya orang ini menguji pendapat dia itu di sisi ahli ilmu, dia tak mau buat. Dia pergi pada Quran dan Sunnah, dia kata Quran kata macam ni, hadis kata macam ini. Jadi kamu timbanglah dengan kalam ulama. Ulama faham macam kamu ke? Dia tak buat macam itu. Kemudian dia mewajibkan orang ramai kena berpegang dengan pendapat dia. Siapa yang menyalahi dia, maka dia kafirkan. Ini orang yang sudah minat dengan fahaman Wahabi, dia nafikan. Dia kata ini fitnah kepada Syekh Muhammad Al-Wahhab. Tidak ya, dalam kitab beliau sendiri ada unsur pengkafiran. Misalnya dalam kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh beliau sendiri, beliau menganggap melabelkan orang Islam lain sebagai musyriku zamanina, orang musyrik zaman ini. Musyrik zaman Nabi itu yang sembah berhala. Musyrik zaman kita ni itulah yang ziarah kubur wali, yang ziarah kubur Nabi. Itu label yang diberi oleh Syekh Abdul Wahab sendiri. Yang memanggil Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidi Syekh Mustafa Bakri, Sayyidi Syekh Abdullah Badawi, yang duk Sayyidi itu, itu samalah macam orang musyrik zaman dulu dia panggil berhala. Musyrik zaman kita yang dia sembah tu dia panggil Sayyidi. Ya, boleh cek kitab Kashfus Syubhat tulisan Syekh Abdul Wahab sendiri. Dan ini padahal beliau ini tidak ada satu pun daripada ciri-ciri ahli ijtihad. Zaman kita dah makin ramai. Baru usrah 7 kali dah mujtahid mutlak lah. Tak mau pakai mazhab lah. Kira Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah tak tepat, Imam Abu Hasan Asy'ari tak pandai. Pasal dia dah pandai baca terjemahan Quran lah. Dia dah jadi mujtahid. Padahal 1/10 pun tidak ada ciri itu. Tapi dia jual pendapat dia itu di kalangan orang-orang yang jahil,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tulisan daripada abang kandung beliau sendiri. Dan golongan Wahabi tak sama dengan sunnah Nabi. Walaupun slogan dia kembali pada Quran dan sunnah, ikut akidah salaf, ikut manhaj salaf, hakikatnya tidak. Sunnah pun dia tak pegang, manhaj salaf juga dia tolak. Paling mudah sekali bab bid'ah. Bid'ah di sisi dia sesat, tak ada bid'ah hasanah. Ulama salaf semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala jelas sebagai tahu bid'ah terbahagi dua, yang selari dengan sunnah terpuji, yang bercanggah dengan sunnah terkeji. Akhirnya bila dia tengok ada juga benda-benda baru yang dia rasa tak sesat, dia kata itu tak apa, itu bid'ah dunia. Salaf mana yang bagikan bid'ah pada dunia agama? Salaf bagikan bid'ah selari dengan ajaran Nabi, okey. Bercanggah dengan ajaran Nabi, tak boleh. Wahabi yang mendakwa ikut salaf menolak pembahagian yang demikian. Tahu-tahu mari sembahyang jarak-jarak, boleh pula bid'ah dalam urusan agama. Kan ini sembahyang urusan agama. Ke Wahabi sini sembahyang rapat? Sembahyang jarak-jarak juga. Itu mana prinsip kamu bid'ah dalam agama sesat belaka? Tak konsisten. Baik, contohnya apabila diriwayatkan dalam ini dalam tulisan Syekh Ibn Baz, tokoh ulama Wahabi, beliau mengatakan telah tersebar kejahilan ke atas kebanyakan umat Islam sehingga kebanyakannya kembali kepada agama jahiliyah kerana mereka itu terlampau memuliakan para nabi dan para wali dan melakukan doa dan istighasah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah boleh tawasul dengan nabi, tawasul dengan wali. Tapi dia kata ini syirik. Dan mereka tidak faham makna la ilaha illallah sebagaimana orang kafir Arab penyembah berhala faham la ilaha illallah. Terbalik ikut. Penyembah berhala faham la ilaha illallah. Kita orang Islam yang muliakan nabi, muliakan wali, amalkan tawasul, amalkan istighatsah, kita tak faham makna la ilaha illallah. Ini bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Nabi SAW sendiri telah menegaskan, aku tidak takut, tidak bimbang kamu ramai-ramai jadi musyrik selepas kewafatanku, aku tak bimbang. Kut seorang dua jadi murtad boleh jadilah. Ya, seorang dua daripada umat Nabi tiba-tiba jadi murtad pergi sembah berhala, ya mungkin. Tapi kalau pakar-pakar orang Islam ni ramai-ramai jadi musyrikin belaka, Nabi bagi tahu aku tak bimbang yang itu, tak akan berlaku. Ya aku bimbang kamu nanti berebut dunia. Lalu kamu berbunuh-bunuhan, ya, berperang sama sendiri, lalu kamu binasa sebagaimana binasa umat sebelum daripada kamu. Jadi bila Wahabi mensyirikkan umat Islam secara ramai-ramai, maka menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Nabi juga dianggap membuat sesuatu yang membawa kepada syirik. Apabila dibawa riwayat dengan sanad yang sahih dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala, riwayat daripada tabi'in Malik Ad-Dari rahimahullah taala, iaitu penjaga makanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ditimpa umat Islam pada masa itu dengan kemarau. Lalu seorang lelaki, sebahagian mengatakan sahabat Nabi bernama Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu, sebahagian hanya sebut lelaki. Tak pentinglah lelaki ini sahabat ke tabi'in ke, pergi ke makam Nabi SAW istighasah. Dia berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Kalau bagi Wahabi syirik. Sebab orang mati dah kamu minta tolong lagi. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk, dengan orang mati, dengan orang hidup, dua-dua syirik. Kalau kamu iktikad makhluk yang beri, bukan Allah, ketika itu syirik. Dan tidak ada beza orang hidup atau orang mati. Kalau kamu iktikad mereka hanya asbab yang tidak boleh buat apa-apa, Allah yang beri. Jadi dikata apa? Yang saya garis tu, wa anna ma fa'alahu hadzal rajulu, apa yang dibuat oleh lelaki ini munkarun, satu perbuatan yang mungkar, wa wasilatun ila syirki, dan jalan ke arah kesyirikan. Padahal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila tahu tentang kejadian ini tak komplain. Jadi Wahabi lebih faham akidah daripada Sayyidina Umar sepertinya. Jadi hati-hati ya, sebab akidah salaf yang sahih itu betul. Tapi bila Wahabi mendakwa inilah akidah salaf yang sahih, mereka berdusta atau mereka keliru.
Paling common mereka keliru. Baik. Wahabi adakah tergolong ahli sunnah wal jamaah? Jawapannya tidak. Wahabi adalah khawarij. Ya? Jadi setengah orang kata, ustaz jangan keras sangat. Mereka pun ahli sunnah wal jamaah. Ya? Tapi kita kan berdusta. Ulama tidak mengatakan demikian. Tapi Timbalan Menteri pernah sebut dalam parlimen lah. Timbalan Menteri itu ikut suka hati dia lah. Ya, kita bila ditanya tentang agama, kita nak petik kalam ulama. Kita bukan nak petik Timbalan Menteri atau menteri. Ya? Baik. Wahabi adalah khawarij. Menurut ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Dalam kitab Raddul Mukhtar, ala Duril Mukhtar, iaitu syarah kepada kitab Tanwirul Absar yang ditulis oleh ulama mutaakhirin mazhab Hanafi yang masyhur, Al-Imam Muhammad Amin. Beliau terkenal sebagai Al-Imam Ibn Abidin. Apa kata beliau? Matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab, iaitu Khawarij pada zaman kita. Jelas-jelas. Al-Imam Ibn Abidin melabelkan Wahabi sebagai Khawarij. Takkan Ustaz Engku nak pandai-pandai atas dasar nak mujamalah, nak bermanis mulut, oh Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Takkan kita nak tinggal kalam ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Adapun kata pengarang, Khawarij ini mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu bahawa ini bukan syarat untuk dinamakan Khawarij. Sebab kadang-kadang mereka ni kata, macam mana kamu boleh tuduh tergamak, tuduh Wahabi Khawarij? Khawarij tu kafirkan sahabat Nabi. Kami tak ada kafirkan sahabat Nabi. Ini Al-Imam Ibn Abidin dah jawab lama dulu. Dia kata, mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat jadi Khawarij. Itu ciri-ciri Khawarij zaman sahabat. Sahabat Nabi pun mereka kafirkan. Mereka pakai slogan betul. La hukma illa lillah. Tak ada hukum kecuali hukum itu milik Allah. Tapi atas slogan yang betul, sahabat Nabi dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu sahabat Nabi dikafirkan, bahkan ada yang dibunuh oleh Khawarij. Khawarij hantar assassin untuk bunuh sahabat Nabi. Zaman sekarang ni saya lihat, Khawarij moden ni, dia tidak assassin nyawa, dia assassin karakter. Kalau satu orang tu kuat lawan Wahabi, mungkin mereka akan buat karakter assassination, dengan fitnah dan sebagainya. Baik. Wa illa, bahkan sepatutnya fayakfi fihim i'tiqaduhum kufru man kharaju alaihi. Cukuplah untuk seorang itu dinamakan Khawarij apabila mereka berkeyakinan kafir orang yang mereka lawan. Mereka yang tak semerapat dengan mereka dianggap kafir, kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Ibn Abdul Wahhab, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, pada zaman Al-Imam Ibn Abidin, pada pengikut anak Abdul Wahhab, alladzina kharaju min Najdin. Mereka ni bangkit daripada daerah Najd. Najd kalau cari sekarang tak jumpa, telah ditukar nama kepada Riyadh. Nama baru bagi Najd adalah Riyadh. Berhenti azan ke macam mana? Ke? Terus. Azan. Sila. Pada. Allah.
La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung. Kama waqa'a fi zamanina, sebagaimana yang telah berlaku pada zaman kita, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, fi atba'i Ibn Abdul Wahhab, iaitu pengikut pada anak Abdul Wahhab, alladzina kharaju min Najdin, yang mana mereka ni bangkit daripada daerah Najd, iaitu Riyadh sekarang ini, wa taghallabu 'alal haramain, dan mereka pernah menguasai dua tanah haram. Wa kanu yantahiluna madhhabal Hanabilah, dan mereka ini menyamar sebagai mazhab Hambali. Hati-hati ya. Di zaman kita ni saya masih jumpa orang-orang kita yang terpedaya, dia kata apalah ustaz ni duk lawan Wahabi. Padahal Wahabi itu hanya mazhab Hambali. Ustaz kena berlapang dada. Hambali pun ahli sunnah wal jamaah. Ya, Hambali ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang menyamar mazhab Hambali tidak. Lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun. Tapi berbeza dengan Hambali, mereka meyakini hanya mereka lah orang Islam. Wa anna man qala fa i'tiqadahum musyrikun. Siapa yang tak sama dengan mereka dari segi pegangan, itu orang musyrik. Wastabahu bizalika qatla ahli sunnah. Dengan pegangan macam itu mereka menghalalkan membunuh ahli sunnah wal jamaah. Bahkan wa qatla ulamaihim, boleh bunuh ulama-ulama ahli sunnah dan seterusnya. Di sisi mazhab Maliki juga Wahabi dikelaskan sebagai Khawarij. Boleh rujuk hasyiah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala ala tafsir Al-Jalalain. Beliau membuat catatan tepi kepada tafsir Jalalain. Kata Al-Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah, ketika mentafsirkan ayat suci Al-Quran surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang amalan buruk itu dihiasi di mata dia, sehingga amalan buruk itu dia nampak macam baik. Macam sekarang ISIS buat, dia sembelih orang Islam, dia bakar orang Islam, dia lemaskan orang Islam, tu dianggap jihad. Maka kata Imam Ahmad Sawi, dikatakan oleh sebahagian ahli tafsir bahawa ayat ini turun menceritakan golongan Khawarij. Alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Khawarij ini ciri dia menyelewengkan tafsir Quran dan sunnah. Jadi kena faham yang ini. Khawarij tidak tolak Quran hadis. Sebab ada orang tak boleh terima bila kita kata Wahabi sebenarnya bukan akidah salaf. Wahabi menyeleweng, dikata takkan ke ustaz. Wahabi ni dia orang ikut Quran sunnah. Orang-orang yang dilabel Wahabi ni, mereka cakap qala Allah. Mereka cakap qala Rasul. Ya, memang dalam hadis sebut begitu. Golongan ini memang bercakap dengan Quran hadis, tapi la yujawizu hanajirahum. Apa yang mereka cakap tu mereka tak faham, tak melampaui kerongkongan. Jadi yang berlaku kepada mereka bukan tolak Quran hadis, mereka menyelewengkan tafsir. Takwil di sini makna tafsir Quran dan hadis. Malangnya wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Dengan salah tafsir itulah mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Ini sejarah ya. Tercatat bahkan dalam buku sejarah Wahabi sendiri, ribuan umat Islam yang dibunuh dan disembelih. Saya pernah jumpa satu orang cicit kepada ulama Makkah, Syekh Abdullah Az-Zawawi rahimahullah ta'ala. Ya, cicit beliau menceritakan datuk beliau satu masa lepas sembahyang asar dibunuh oleh Wahabi. Datuk beliau ni mufti mazhab Syafi'i. Jadi ini bukan cerita dongeng. Ini ada dalam catatan sejarah. Kama huwa masyahadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang zaman Imam Ahmad As-Sawi. Sama perangai macam Khawarij. Wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka ni satu golongan di tanah Hijaz, dinamakan mereka ini adalah Wahabi. Jadi ada orang tak faham, ustaz ni saja je pandai-pandai je bawa istilah Wahabi ni. Ini zaman Imam Ahmad As-Sawi. Istilah ni telah ada, tapi kalau kita beli cetakan baru, ayat yang saya boldkan dan saya gariskan itu dibuang secara tidak amanah. Baik, demikian juga dalam mazhab Syafi'i, misalnya kita ambil kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdil ladzi adalla bihal awam. Di sisi peminat Wahabi, Syekh Abdul Wahhab ni digelar mujaddid. Digelar beliau tu sebagai pejuang tauhid. Tapi di sisi para alim ulama yang melihat penyelewengan beliau dinamakan ahli bid'ah dari Najd.
Al-bid'i an-najdi itu maknanya ahli bid'ah dari Najd. Allazi adalla bihal awam. Yang mana mereka itu menyesatkan ramai masyarakat awam. Dalam kitab ini dicatatkan, saya terus terjemah ya. Lebih penting daripada semua itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan tentang orang ini, iaitu Najdi ini. Walaupun Nabi tak sebut nama, ciri-ciri itu ada dalam hadis. Ya, dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang diterangkan dalam mukaddimah syarah, hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda Khawarij yang menunjukkan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikut mereka itu termasuk Khawarij. Antaranya, mereka itu daripada Najd. Dan mereka daripada timur. Dan sedia maklum bahawa Najd berada di timur Madinah. Hadis sahih, Sahih Bukhari. Kalau kita bawa hadis Sahih Bukhari ni pada Wahabi, dia tak boleh kata hadis ni tak betul. Dia kata tak. Najd tu sebenarnya di Iraq. Tak payah cerita panjang, ambil peta, draw a straight line daripada Madinah ke timur, akan bertemu dengan daerah namanya Riyadh, iaitu Najd yang di tanah Hijaz. Yang di Iraq tu, Najaf itu sebelah, mungkin kita panggil apa ya? Tenggara ya. Bukan timur ya. Dia ke atas, ke arah utara. Dan dalam kitab mazhab Syafi'i dah sebut ya, memang Najd itu di timur Madinah, sebagaimana yang warid daripada Nabi SAW baginda bersabda, laula annal fajra ya'ti minal masyriq ay masyriqil Madinah lama nazartu ilahi. Punya baginda bimbang dengan sesuatu yang buruk yang akan timbul daripada daerah timur itu, baginda bersabda, kalaulah tidak kerana fajar terbit daripada timur, nescaya aku tidak akan memandang ke arah timur. Satu, wa qauni simahum at-tahliq. Dan salah satu ciri unik golongan Wahabi, tak ada ahli bid'ah lain yang mencukur kepala. Mereka pada awal-awal kebangkitan dahulu, sesiapa yang mereka anggap dia ni dulunya musyrik, sekarang baru nak ikut Syekh Abdul Wahab, disuruh dia tu botakkan kepala. Ciri tahlik ini tak pernah berlaku pada ahli bid'ah lain sebelum daripada golongan Wahabi ya. Maaf ya kalau ada Wahabi yang ikuti live kita ni, tak payah panas sangatlah, siapa suruh ikut. Dah tahu Ustaz Engku selalu tegangkan penyayungan Wahabi, ikut ustaz lain lah ya. Baik, kemudian mazhab Hambali, yang mana Wahabi menyamar pun mengkelaskan mereka sebagai Khawarij. Cuma saya nak tunjukkan di sini, dalam kitab Ad-Durarus Saniyah jilid ke-9 muka surat 280 atau mungkin 280, memang dia mengaku fanahliku ra'sahu ghamman lahu. Orang yang dianggap rambut tu dia ada rambut tu, itu adalah diwasilah kepada jadi kafir dan murtad. Rambut panjang pun Wahabi kata itu boleh jadi kafir dan murtad, maka kami akan botakkan kepalanya sebagai hukuman kepada dia. Jadi tercatat dalam kitab Wahabi sendiri, ciri membotakkan kepala ini adalah amalan mereka satu masa dahulu. Kemudian memang dia mengaku, dia kata wa amma ma zakarta inna naqtulul kufar. Adapun yang kamu komplain kata kami bunuh orang kafir, sebenarnya mereka kata kufar tu orang Islam seumpama mereka, tapi tidak ikut fahaman mereka, mereka labelkan kufar. Fa hadza amrun ma na'taziru anhu, yani kami tak minta maaf. Walam nastakhif fihi, kami tak akan kurangkan. Wa nazidu fi zalika, kami akan buat lebih teruk lagi insya-Allah, kata dia. Wa nusi bihi abna'ana, bunuh orang-orang ni adalah sesuatu yang kami wasiatkan kepada anak-anak kami. Wa abna'una yusuna bihi abna'ahum min ba'dihim, dan nanti anak-anak kami pun akan pesan supaya bunuh orang-orang ni kepada cucu-cucu kami. Jadi kadang orang tak faham. Kadang-kadang ilmuwan ni buat main-main ni, ada kawan share ni. Ilmuwan yang terkenal, boring dah isu geng sunnah lawan sufi, sufi lawan geng sunnah, banyaklah berdamai, dia main gelak-gelak je. Ini bukan isu main-main. Ingat Wahabi ni hanya isu baca Yasin malam Jumaat agaknya. Tak ada masalah kalau kau tak nak baca Yasin malam Jumaat, tak ada orang kata wajib. Baca malam Khamis boleh, malam Rabu pun tak apa. Ya. Ataupun tak nak tahlil arwah, tak ada orang kata tahlil arwah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam keadaan tertentu makruh berkumpul di rumah semati. Kadang-kadang haram. Kalau guna harta anak yatim buat kenduri itu haram. Tak ada masalah kalau tak nak buat kenduri arwah. Bukan isu masalah Wahabi. Masalah Wahabi lebih ekstrim pada itu adalah masalah akidah. Kamu orang ilmuwan tapi tak faham apa beza Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kasihan. Ini jemput berceramah di Melaka, saya pernah berceramah tengok dia. Tapi tak sebut nama lah, senang.
Sebut nama kan jadi sensitif pula kan. Tapi tengok, kalau ilmuwan yang buat main-main isu Wahabi ahli sunnah ni, dia tak faham bahawa isu Wahabi ni isu yang serius ya. Dari segi kesesatan, Syiah lebih serius. Banyak penyelewengan Syiah tu jauh. Nak dekatkan Wahabi dengan ahli sunnah tu agak mudah. Tapi dia kena tinggal lah fahaman Wahabi dia. Takkan nak dekat Wahabi ahli sunnah kita pula jadi Wahabi. Sama juga kalau nak dekatkan Syiah dengan ahli sunnah, ya Syiah kena tinggalkan Syiah dia jadi ahli sunnah. Bukan kita pula nak terima Syiah. Jadi Syiah ni lebih jauh penyelewengannya berbanding dengan Wahabi. Tetapi ini Wahabi lebih bahaya kerana ustaz pun tak tahu Wahabi itu tak betul. Bukan semua ustaz lah. Sebagian ustaz dia kata Wahabi tak ada masalah, khilaf. Dia tak nak wirid lepas semayang. Itu bukan Wahabi. Dia tak baca kunut, belum tentu dia Wahabi. Boleh jadi dia Hanafi. Boleh jadi dia Hambali. Ya, tetapi ini isu dia. Adalah Khawarij. Mazhab Hambali yang dia mengaku konon dia itu adalah Hambali pun menolak dia. Dalam kitab Syekh Abdullah Al-Qudumi, An-Nabulsi Al-Hambali, Ar-Risalah Al-Musamah Biriyah Al-Jaziyah dan seterusnya, Simahum At-Tahliq. Tanda golongan Khawarij Wahabi ini bercukur kepala. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awsan. Mereka ini membunuh, menyerang, berperang orang-orang Islam, tapi orang kafir, penyembah berhala, mereka biarkan. Cuba perhati ya. Nak ambil iktibar saja ya. Semenjak daripada fahaman Wahabi ini bertapak di situ, negara lain pernah berperang dengan negara haram yang merampas Palestin. Betul kan? Iraq pernah berperang, Syria pernah berperang, Mesir masyhur pernah berperang, ya. Tapi negara ini satu yang bertapak fahaman ini ada tak pernah berperang dengan negara haram ni? Tapi kalau jadi launchpad serang Iraq, pernah. Menyerang Yaman memang sedang berlaku sekarang. Maka apa yang Nabi SAW sebut ini berlaku. Mereka ini membunuh orang Islam, tetapi mereka membiarkan orang-orang kafir. Jadi kata dia, ya ini betul lah. Asalnya cerita-cerita Khawarij ini yang lawan sahabat Nabi. Walakin Khawarij zamanina musyarikuna lahum fi sifat. Khawarij yang hidup zaman kita ni perangai sama macam Khawarij yang zaman sahabat Nabi. Fahum yaqra'una al-Quran. Mereka ni rajin baca Quran. La yujawizu hanajirahum. Tapi apa yang mereka baca mereka tak faham. Gagal faham. Kama sami'na wa syahidna halahum. Sebagaimana kita lihat perbuatan mereka itu yang dimasukkan dalam Quran lain, yang difaham lain. Testimoni ulama Wahabi sendiri. Kalau kita cerita tentang Wahabi Khawarij, keluarlah ayat-ayat play victim dia. Ini semua fitnah, ini semua nak memburukkan dakwah Tauhid Syekh Abdul Wahab, mana ada Wahabi bunuh orang dan sebagainya, ini orang barat nak burukkan. Ini tokoh sejarah Wahabi Al-Imam Husain bin Ghannam dalam kitab Tarikh Najd mencatatkan tak kurang 300 serangan dan pembunuhan kaum Wahabi terhadap kaum muslimin di Jaziratul Arab dengan justifikasi Wahabi adalah orang muwahhidun, orang-orang bertauhid, sementara orang lain adalah musyrikun dan darah mereka halal. Saya pernah baca kitab Tarikh Najd ini. Dalam muka surat yang pertama atau kedua, dia kata Kubail. Kubail ni maknanya sejenak sebelum. Kalau qabla, sebelum. Kubail ni sejenak. Sejenak sebelum kebangkitan Syadul Wahab, dia kata, majoriti umat Islam bergulumang dalam kesyirikan. Ini namanya takfir jama'i. Mengkafirkan secara pukul rata. Majoriti. Maknanya ulama-ulama yang zaman tu kebanyakannya kafir. Kenapa? Kerana benarkan tawasul, benarkan tabaruk, istighasah dan sebagainya. Kitab yang lain ditulis oleh muarikh Wahabi, pakar sejarah Wahabi, iaitu Syekh Uthman ibn Bishir, dinamakan Unwanul Majdi fi Tarikh Najd. Terbitan kerajaan Arab Saudi sendiri juga mencatatkan pembunuhan yang dilakukan oleh golongan Wahabi. Jadi jangan kata ini hanya fitnah, ini hanya nak memburukkan. Ini memang ditulis oleh tokoh kamu sendiri. Baik. Antara catatannya apa? Anna Jaishal Ikhwan An-Najdi. Mereka panggil tentera mereka pada masa itu tentera Ikhwan. Maknanya saudara-saudara seagama. Ya. Yang lain, orang Islam lain itu dianggap musyrikun. Mereka pergi menyerang kampung di Karbala. Fadakhalaha unwatan, masuk secara kekerasan. Wa qatalu ghaliba ahliha. Majoriti penduduk situ dibunuh. Yalah, dia orang lawan Ustaz. Bukan lawan. Fil buyuti wal aswaq. Yang duduk dalam rumah pun dia bunuh. Yang sedang berniaga di pasar pun dia bunuh. Dia catat sendiri.
Wan tabahul bilad, merampas kekayaan negeri. Fa akhazu jami'a amwaliha, semua harta diambil. Wasilahiha, senjata-senjata juga dirampas. Walibasiha, pakaian juga diambil. Wa furushiha, bahkan selimut-selimut tilam-tilam juga diambil. Wa zahab wal fiddah, emas dan perak, dan mereka membahagikan ghanimah ini kepada tentera-tentera. Mana harta orang Islam ni dianggap ghanimah perang. Nyawa memang terbang. Bahkan lebih malang dalam sejarah, furujun nisa, iaitu kemaluan wanita juga dihalalkan. Seolah sepertinya ini hamba. Macam ISIS buat sekarang, dia tangkap perempuan, dia jual sebagai hamba. Boleh disetubuh dan sebagainya. Sebab tu kita kekang dulu fahaman ini. Jangan tunggu dah ekstrim, dah jadi teruk, baru kita nak kekang. Memang sekarang ni, alhamdulillah di Malaysia, seingat saya tak berlaku lagi. Wahabi bunuh orang ke. Yang Datuk Ayub Khan, masa dia di I8, dia ada kongsi, orang Malaysia belajar di sebuah institusi pengajian di Johor, itu ada bunuh orang, tapi dia bunuh di Thailand. Dia pergi bunuh tentera Thailand, kebetulan tentera Thailand itu orang Islam. Dia bunuh, kerana kononnya nak berjihad. Ini dalam kitab, syarah kitab Tauhid, daripada Sahih Al-Bukhari, Tok Guru Wahabi, Syekh Al-Ghaniman, iaitu ketua dekan Kisim Dirasat Ulia, postgraduate study di Jamiah Islamiah di Saudi. Dia kata apa? Al-Asyairah hum aksarul alam islami al-yaum. Itu dia aku pula. Dia kata Asyairah ni dia majoriti orang Islam. Dia boleh mengaku Asyairah tu majoriti orang Islam. Tapi dia kata apa? Hendaklah kita itu menentang fahaman yang sesat ini. Waqad yasilul amru ahyanan ila syahri silah. Ada masanya kita kena angkat senjata nak lawan Asyairah ni. Wahabi ni hanya khilaf baca Yasin. Mana ada? Dia khilaf yang boleh bawa pada ekstrim. Ya? Ini kitab Kaifa Nafhamut Tauhid ini memang banyak pengkafiran terhadap orang Islam. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab diakui lebih bertauhid daripada orang Islam yang menyebut la ilaha illallah. Itu macam mana? Salah faham kepada ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Dan dia kata tauhid ibadah la ilaha illallah ini, orang kafir zaman Nabi lebih tahu makna la ilaha illallah berbanding orang yang mengaku Islam. Tengok. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafzis sayyid. Adapun orang musyrik zaman Nabi itu menyembah berhala, yang mana mereka maksudkan sama macam orang musyrik zaman kita ni menyembah orang yang mereka panggil Sayyid. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidi Syekh Abdullah Badawi dan sebagainya itu. Bila kita istighasah dengan wali, di sisi Wahabi kita menyembah wali, maka musyrik. Dan Asy'ariyah ni Asy'ariyah ni dimaksudkan sekali sebagai ahli bid'ah. Lepas tu bila Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah beri nasihat kepada murid-murid beliau, kalau nak belajar di Universiti Islam Madinah, hati-hati. Takut nanti terpengaruh, balik jadi ekstrim, ayah sendiri dikafirkan, guru sendiri dikafirkan. Jadi mereka melenting, mereka marah. Mereka kata Syekh Nuruddin menfitnah Universiti Islam Madinah. Ada yang buat video react dan sebagainya, menghentam beliau. Lalu alhamdulillah asatizah kita di Sunnah wal Jamaah, dia kata okey, kita buat kajian silibus di sana dan kita akan bentangkan secara ilmiah. Dan kita jemput alumni Universiti Islam Madinah untuk berdialog sebelum kita bentangkan kalau ada fakta kita tak betul. Tak ada yang menyahut. Mereka beranilah bising di belakang. Bila di offer, kita berdepan, kita nak bentang, kamu tolong betulkan kalau tak betul. Tak ada yang menyahut. Kerana memang realitinya dalam silibus mereka, silibus akidah mereka, awal-awal lagi mereka akan ajar kesalahan-kesalahan akidah golongan Asy'ariyah. Jadi hanya minoriti yang balik masih bertahan. Saya jumpa balik dari Islam Madinah tak terpengaruh dengan Wahabi. Saya biasa akan tanya, kenapa kamu tak terpengaruh? Jawapan yang common daripada mereka adalah sebelum pergi mereka dah faham, dah mengaji kitab, dah faham apa kekeliruan tu, mereka tak terpengaruh. Yang pergi macam kertas putih, lepas SPM pergi, risiko tu tinggi. Ajaran Wahabi diharamkan oleh fatwa-fatwa negeri di Malaysia. Ya. Jadi akidah mereka bukan akidah salaf sebenarnya, tapi tak semua negeri keluarkan fatwa. Kalau Syiah, seluruh negeri sudah fatwakan. Setahu saya, tak ada negeri di Malaysia yang tidak fatwakan Syiah itu menyeleweng.
Tapi kalau Wahabi ada a few negeri lah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka saya tak pasti, dah keluar ke belum. Pahang, Perak, Sabah. Baik. Dah hampir pukul 9 ya. Saya nak terus pergi kepada di sini ya. Yang kita kata tadi tauhid sifat 20 dan tauhid 3. Fakta ya. Dua-dua ni bid'ah. Kenapa saya kata gitu? Sebab Wahabi akan kata jangan belajar tauhid sifat 20 kerana tauhid sifat 20 ni bid'ah, tak ada zaman Nabi. Okey, fine. Kalau dari segi penyusunannya, bukan saja tauhid sifat 20 tak ada zaman Nabi, tauhid 3 juga tak ada. Mana ada Nabi SAW ajar sahabat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tapi bid'ah dari segi penyusunan biasa. Tajwid misalnya, adakah sahabat Nabi belajar ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah? Tidak, tapi tajwid elokkan bacaan itu memang diamalkan. Adakah sahabat Nabi belajar ilmu hadis? Ini adalah mutawatir, ini ahad, ini masyhur, ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini munqati', ini mu'dhal, ini mursal, ini semua bid'ah. Tapi tidak berarti ilmu hadis itu salah. Sama juga seperti ini. Penyusunan datang kemudian, tapi isinya betul atau salah. Kalau isi sifat 20, kita yakin betul. Saya pernah ditanya ya. Tadi bila diperkenalkan, disebut saya orang Terengganu. Tapi saya dah lama duduk di Kuala Lumpur. Sekali-sekala saya balik berceramah di Terengganu. Selepas ceramah datang 3 soalan. Salah satu soalannya adalah, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Ini tajuk kita malam ni, akidah salaf yang sahih. Kalau salaf tolak sifat 20, takkan kita nak pegang. Jadi saya jawab, mustahil. Mustahil salafus soleh menolak sifat 20. Kalau tuan katakan salafus soleh tidak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, itu betul. Tetapi kalau menolak sifat 20 jadi kafir. Takkan salafus soleh buat kerja macam itu. Pertama daripada sifat 20 adalah wujud. Adakah salafus soleh mengatakan Allah tak wujud? Kedua, kidam, berarti wujud tanpa ada permulaan. Adakah salafus soleh mengatakan Allah dulu tak wujud, kemudian ni baru wujud? Yang ketiga, baqa', artinya kekal. Wujud Allah tidak ada perakhiran. Adakah salafus soleh percaya bahawa Allah satu masa akan binasa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Adakah salafus soleh mengatakan Allah sama seperti makhluk atau makhluk juga sama seperti Allah? Tak mungkin. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Adakah salafus soleh mengatakan Allah berhajat kepada makhluk? Kalau makhluk tak ada, susahlah Allah. Tak ada. Wahdaniyah, esa. Adakah salafus soleh mengatakan Allah tu banyak? Ada juga lain pada Allah tapi sama macam Allah? Tak ada. Kita bilanglah satu persatu daripada sifat 20, barulah kita faham bahawa tidak ada salafus soleh yang menolak sifat 20, cuma mereka belum susun lagi. Itu tak heranlah. Rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram. Ada salafus soleh belajar gitu. Tapi ada tak sembahyang dia berbeza daripada sembahyang kita? Agak salafus soleh sembahyang tak niat ke? Tak ada lintas dalam hati dia di sembahyang? Pasti ada. Dia tak ada takbir ke? Ada. Dia tak ada berdiri? Ada. Cuma dia tak susun saja. Jadi ini golongan yang gagal faham ni. Kadang dia sembang deras lagi. Dia kata apa? Oh, dia kata kita jangan belajar sifat 20. Kalau Masjid Sultan ni, ada ustaz buka kitab sifat 20, start motor pergi pasar malam lagi baik, kata dia. Daripada belajar sifat 20, pergi pasar malam lagi baik. Dia kata kenapa? Kerana sifat 20 ni ilmu falsafah Yunani. Ini ilmu orang kafir. Bukan daripada Quran hadis. Betul ke bang? Ahli falsafah Yunani mana yang ajar sifat 20? Kitab falsafah Yunani mana yang cerita tentang sifat 20 ni? Jangan sembang saja. Dan takdirlah kalau adalah seorang ahli falsafah Yunani yang mengajar dan beriman dengan sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa' dan seterusnya, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Oh, berarti ahli falsafah Yunani ni muslimun, mukminun, muwahhidun. Dia ni orang Islam yang beriman dan bertauhid. Kalau itu akidah dia. Jadi masalah sebenarnya adalah pada tauhid 3. Tauhid 3 ni ada part dia betul, ada part dia tak tepat ya. Jadi saya nak laju lagi, dah pukul 9. Targetnya 9.30 kata berhenti, tapi kan aku ada nak tanya soalan. Okey. Tauhid 3 versi Al-Imam Ibn Taimiyah. Pertama, tauhid rububiyah, iaitu mengaku bahawa yang menciptakan, memiliki, mengatur langit dan bumi serta segala isinya, menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, memberi rezeki,
segala-galanya adalah Allah. Yang ini betul. Jangan tolak tauhid 3 secara borong. Ada part tauhid 3 tu tak boleh kita tolak. Ini dalam ilmu sifat 20 dipanggil wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Nama berbeza, kita tak mau bergaduh. Isi dia sama. Masalah dekat sini. Menurut Al-Imam Ibn Taymiyah dan golongan Wahabi, tauhid rububiyah ni semua orang ada, termasuk musyrikin yang sembah berhala, yang sembah pokok, yang sembah batu, yang sembah kayu. Mereka juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ni batil. Ini salah faham. Firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang cipta langit bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, orang musyrik jawab Allah. Berarti orang musyrik juga bertauhid? Tidak. Berarti orang musyrik di dalam kesyirikan dia. Mana tahu dia syirik? Fa anna yufakun. Allah berfirman di hujung ayat, ke mana mereka dipalingkan? Kepada syirik. Mereka sebenarnya tidak ada hujah, hanya taklid buta kepada amalan nenek moyang. Nenek moyang sembah berhala, dia pun sembah. Tapi kalau tanya dia, kau sembah berhala ni, berhala ke cipta langit dan bumi ni? Dia pun tahu, dia tak boleh jawab ya. Dia lahir, langit dan bumi dah ada. Dia dah besar, dibuat berhala. Lepas tu dia sembah. Takkanlah berhala cipta langit bumi. Itu bukti bahawa orang musyrik sebenarnya tidak ada dalil dalam kesyirikan mereka. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah maknanya Tuhan, Rabb juga maknanya Tuhan. Cuma ilah ini membawa satu makna Tuhan yang disembah. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah berpegang, al-ilahul haq walladhi yastahiqul ibadah. Tuhan yang hak, yang sebenar adalah yang berhak untuk disembah. Jadi tauhid uluhiyah maknanya kita boleh menyembah hanya kepada Allah, tak boleh mensekutukan Allah pada ibadah. Ya, ini betul. Ya, dah inilah asas tauhid pun. Ya, tak boleh menyembah kepada selain daripada Allah Taala. Tapi bila mana mereka mendakwa tawassul dengan orang mati, syirik. Ada yang kata tabaruk juga, ambil berkat juga syirik. Ada yang kata istighasah juga syirik. Maka yang ini kita tolak. Kerana amalan-amalan ini ada dalil sandaran daripada sunnah Nabi SAW dan amalan para sahabat. Dia yang mendakwa tawassul dengan orang mati tak boleh, tak ada dalil. Tak ada dalil. Hanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah tawassul dengan Al-Abbas. Dia kata, oh tu tanda tak boleh tawassul dengan orang mati. Bukan, itu hanya kamu faham. Sayyidina Umar bagi tahu pada orang, saya tawassul dengan Al-Abbas ni kerana Al-Abbas ni Nabi muliakan. Nabi dulu anggap Al-Abbas ni macam ayah. Jadi ikutlah sunnah Nabi, kita muliakan Al-Abbas, kita tawassul dengan dia. Bukan sebab tak boleh tawassul dengan orang mati. Baik. Kemudian tauhidul asma'i was sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat Allah. Belajar nama Allah bagus, belajar sifat Allah, ya kita pun belajar sifat 20. Bahkan ada yang namakan sifat 50 dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Belajar nama Allah, belajar sifat Allah ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi atas label asma' was sifat, mereka pergi pada menetapkan ya, sifat Allah secara zahir yang mana makna zahir itu tidak sesuai dengan ketuhanan. Contohnya, yang popular sekarang di Melaka juga, tak silap saya September 2020, 16 September atau 16 September 2020, satu orang tanya, dia kata, Ustaz, adakah saya ni jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Saya terkejut. Saya kata terbalik Tuan. Kalau Tuan menafikan istiwa, itu yang boleh jadi kafir. Dia dalam otak dia bayangkan Asy'ariyah tolak istiwa. Yang bagus Wahabi. Wahabi ikut Quran. Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Wahabi pegang. Tuhan istiwa atas arasy. Saya kata bukan. Kedua-dua Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Wahabi menetapkan istiwa bagi Allah. Ya, ahli sunnah menetapkan istiwa, Wahabi juga menetapkan istiwa. Beza antara ahli sunnah dengan Wahabi bukan ahli sunnah tolak istiwa, Wahabi tetapkan istiwa, bukan. Dua-dua tetapkan istiwa. Apa makna istiwa? Di sisi ahli sunnah wal jamaah ada dua pendekatan, hujungnya sama. Hujungnya tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Pendekatannya tafwid, serah pada Allah. Istiwa makna yang layak dengan Allah. Apa dia? Serah pada Allah lah. Yang pasti makna itu layak dengan Allah. Itu satu. Atau kita terima juga makna yang tak bercanggah dengan akidah. Salah satu makna istawa adalah istaula. Istaula apa dia? Menguasai. Kalau kita kata Allah menguasai arasy,
Salah tak? Betul lah tu. Boleh terima. Itu manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Sementara Wahabi dia kata istawa berarti Allah tu bertempat di atas arasy. Sehingga mereka bincang, Allah bertempat atas arasy tu bersentuh ke terapung macam itu. Sampai ke tahap macam tu perbincangan bid'ah mereka. Allah tu terapung ke bersentuh dengan arasy. Sebab Allah bertempat di atas arasy. Habis dalam hadis Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Masa tu kosonglah sekejap arasy. Tu pula. 1/3 malam tu kan setiap detik. Sekarang ni 1/3 malam. Di satu tempat di dunia sedang 1/3 malam. Detik seterusnya tempat lain pula 1/3 malam. Kalau kamu faham zahir, mana Allah sentiasa di langit dunia. Tak boleh macam itu. Ahli-sunnah wal jamaah tidak faham nuzul itu dengan makna berpindah, bergerak daripada atas ke bawah, bawah ke atas macam itu. Jadi di situ kesilapan Wahabi menetapkan makna zahir macam yadullah. Jadi ahli-sunnah menetapkan yadun. Tak boleh kita nafikan yadun. Apa makna yadun? Yang pasti bukan anggota badan. Makna yang layak dengan Allah, atau ada yang letak makna yang metaforikal. Yadun ni biasa digunakan dengan makna kuasa. Hadza laisa biyadi, ini bukan dalam tangan saya. Yang ini bukan dalam kuasa saya. Jadi Wahabi kata, tak. Kami ikut salaf Ustaz. Salaf tidak takwil. Tak betul. Salaf tidak takwil itu tidak betul. Salaf takwil sama ada secara ijmal, iaitu tafwid, serah pada Allah, atau secara tafsil, letak makna tertentu ya. Lagi 2 minit insya-Allah saya berhenti untuk bagi ruang pada soalan. Kalau sudah habis dan saya akan sambung sampai waktu yang ditetapkan. Antara takwil salaf secara tafsil. Kalau takwil secara ijmal maknanya makna zahir yang tak layak tu nafikan. Makna sebenar serah pada Allah. Memang ada makna zahir tidak layak. Misalnya nasullaha fanasyahum. Mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita kata Allah juga lupa tapi lupa yang layak dengan Allah? Mana ada lupa yang layak dengan Allah? Sebab itu dalam hadis kursi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, "Maridtu falam ta'uni." Ya bani Adam, wahai anak Adam, aku sakit engkau tak ziarah aku. Boleh tak kita kata berdasarkan hadis yang sahih, Allah Taala juga sakit tapi sakit yang layak dengan Allah? Mana ada sakit yang layak dengan Allah? Maka dalam hadis tu bila hamba tu tanya, ya Tuhan, macam mana aku ziarah kamu Tuhan sekian alam? Allah takwil. Allah kata maridha abdi, hamba aku yang sakit. Maknanya takwil ni uslub Allah. Wahabi uslub Allah tak pakai, uslub Nabi tak pakai, uslub salafus salih tak pakai, tapi mengaku akidah salaf. Ini akidah salaf yang palsu, bukan yang sahih. Baik, ini antara pegangan salaf dalam bab takwil. Bila pergi kepada fa'il nama fa'il nama, saya takut salah baca baris, saya takut tersilap baca baris. Fasamma wajhullah. Maknanya di mana pun kamu menghadap muka kamu, maka di situlah muka Allah. Boleh ke terjemah muka Allah? Tapi muka Allah tak samalah macam muka kita. Muka saya, muka awak pun tak sama. Masalahnya muka dengan mana anggota badan tu tak boleh nisbah pada Allah. Maka ulama salaf takwil wajhullah di situ dengan makna kiblah. Mana kamu menghadap, di situlah tempat kamu, kiblah sembahyang kamu. Kemudian ayat Al-Quran, wa yauma yukshafu an saq. Saq ni dari segi bahasa adalah betis. Jadi ada orang yang zahiri dari segi kefahaman, dia kata Allah ada betis. Hari akhirat nanti Allah singkap betis. Salaf takwil. Sahabat Nabi takwil. Kata dia, istilah yukshafu an saq ni, singkap betis ni adalah menunjukkan kegentingan, syiddah. Suasana genting pada hari kiamat itu ditakbir dengan singkap betis. Bahasa Melayu pun ada. Dengar bunyi anjing, dia sising kain terus. Nak lari. Padahal dia tak pakai kain pun, pakai seluar. Kau cakap dia sising kain dah. Bukan maksud aku sising kain. Maknanya dia panik. Kan sising kain ni kadang orang Melayu kata, macam nak buat sesuatu lah. Padahal dia tak pakai kain pun, apa yang nak sising? Itu namanya metaforikal. Ya. Syekh Abdullah bin Abbas ditanya lagi. Maaf, Al-Imam At-Tabari. Juga mentakwilkan as-saq sebagai kegentingan pada hari kiamat. Juga firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Zahirnya maknanya apa? Dan langit yang kami bina langit itu dengan tangan-tangan kami. Jadi Allah ada banyak tangan kalau ikut zahir. Tapi tangan dengan mana anggota badan itu batil. Sayyidina Ibn Abbas mentafsirkan takwil sebagai kuwah, kekuasaan. Juga Imam At-Tabari mentafsirkan ayat yang sama dengan makna kuwah. Imam At-Tabari ulama salaf. Ayat Al-Quran,
falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini kami lupa mereka sebagaimana mereka lupa nak jumpa kami pada hari kiamat ni. Jadi Allah pun lupa dengan yang layak dengan Allah, tidak. Sayyidina Ibn Abbas kata an-nisyan di situ maknanya at-tarku. Allah tinggal, tidak peduli mereka, azab mereka. Bukan Allah lupa. Kerana lupa itu kekurangan. Ya. Ya, ilmu hadis pun kadang-kadang hadis tu jadi dhaif, bukan pasal apa? Perawi dia lupa. Perawi itu dinilai pelupa. Patutnya hadis tu bagus, maknanya bagus. Maknanya sesuai dengan ayat Quran, maknanya sesuai dengan hadis yang lain. Tapi hadis tu dinilai dhaif, perawinya pelupa. Pelupa ni pun nisbah pada makhluk kekurangan, takkanlah Allah lupa yang layak dengan Allah, tak ada. Lupa di sini maknanya Allah tidak peduli kepada golongan ini. Wa ja'a rabbuka, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan ja'a sawabuhu. Bukan Tuhan tu bergerak pada satu tempat datang pada kita, bukan. Kerana itu sifat makhluk. Maka yang datang itu adalah ganjaran pahalanya. Al-Imam Al-Baihaqi menakal kepada Imam Bukhari ad-dhahak, ada hadis-hadis sebut Allah ketawa, dhahika. Tapi dhahika itu tidak diistilahkan ketawa yang layak dengan Allah, tapi diistilahkan sebagai rahmat, ya, ditafsirkan sebagai rahmat. Ini semua salah. Imam Sufyan As-Tsauri salah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau ikut zahir, dia berserta dengan kamu di mana kamu berada. Mana Allah bukan di atas arasy, Allah di mana-mana. Kita dalam masjid, Allah dalam masjid. Kita dalam kereta, Allah dalam kereta. Kita masuk tandas, Allah dalam tandas. Tidak ada yang menafsirkan demikian. Yang dimaksudkan adalah ilmunya, ya. Di mana kita berada tak lepas daripada ilmu Allah. Bahkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ditakwil oleh Ibn Abbas kursi dengan makna ilmuhu. Dan lain-lainnya. Atas faktor masa saya berhenti setakat itu dahulu. Kalau ada sebarang soalan, dan di atas meja saya ini ada satu soalan, saya baca terlebih dahulu. Kenapa Menteri Agama dahulu dan sekarang? Oh, ni kena tanya menteri lah. Saya bukan menteri. Menteri Agama dahulu dan sekarang tidak menggazetkan enakmen Ahli Sunnah wal Jamaah dengan menetapkan dalam soal akidah mohon pandangan Ustaz. Setakat yang saya faham, saya dulu belajar undang-undang di UAE, setakat yang saya masih ingatlah. Agama ni di bawah kuasa negeri. Menteri adalah persekutuan. Jadi dia selain daripada wilayah persekutuan, dia tak ada kuasa agama. Boleh dia suggest untuk digubarkan akta parlimen berkaitan dengan urusan agama di wilayah persekutuan, ya, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Tapi kalau negeri itu di bawah sultan, ya, di bawah state list. So kena tanya jabatan tanya DUN, kena tanya Dewan Undangan Negeri masing-masing buat enactment supaya Ahli Sunnah wal Jamaah itu ditetapkan dalam bab akidah Asy'ariyah Maturidiyah macam yang Melaka buat. Kalau di Kuala Lumpur, Putrajaya dan wilayah persekutuan boleh dicadangkan di parlimen sebab bidang kuasa berbeza. Setakat itu yang saya boleh jawab, wallahu alam. Mohon perbetulkan kalau saya silap jawab. Silakan, ada soalan lain? Sila, Puan. Boleh ke? Boleh kasidah atau nasyid dibuat dalam masjid? Baik, setakat yang saya tahu, qasidah dan nasyid dalam masjid selagi mana tidak mengganggu orang yang beribadah harus, ya, tidak ada pertikaian lah. Kok Wahabi apa pun tak boleh. Zikir kuat pun ada Wahabi komplain, padahal itu sunnah. Zikir kuat tu ada Wahabi kata bid'ah. Tapi saya ingat Wahabi Arab Saudi tak macam itu. Saya baca fatwa di Arab Saudi, zikir kuat dia kata di sunnah sebab hadis sahih riwayat Ibn Abbas. Al-jahru bi zikrika fi ahdi Rasulullah SAW, menyaringkan zikir berlaku di zaman Nabi SAW, ya. Tapi kalau di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, nasyid dan qasidah di masjid boleh, ya, dengan syarat tidak mengganggu orang yang beribadah. Kalau ganggu orang ibadah, baca Quran pun tak boleh. Baca Quran tapi nyaring sangat ganggu orang semayang, ataupun wirid lepas semayang, kita kata nyaring tadi sunnah, tapi nyaring itu tidak sampai mengganggu orang yang sedang solat masbuk. Hatta orang sedang tidur, kitab fiqh kita, kalau ada orang tidur dekat masjid kita rehat, kita punya zikir sampai terganggu dia tidur, pun tak sayugia demikian. Jadi cuma yang ada khilaf saya perhatikan bukan isu qasidah atau nasyidnya tu, iaitu bermain kompang. Jadi alat muzik ada yang dibenarkan, ada alat muzik yang haram. Kat mana main pun haram, ya.
Ada alat muzik yang ulama-ulama kita majoriti kata haram, macam gitar, seruling dan sebagainya itu main kat mana pun haram. Pendapat yang moden ni ada yang kata kalau tak bawa pada maksiat itu cerita lain lah ya. Yang asal yang klasik ini alat-alat muzik ni haram. Main kat mana pun haram. Tapi duf, kompang boleh. Terutama nak iklankan nikah. Nak bagi tahu ni pengantin dah baru kahwin, kita main kompang tu memang Nabi suruh. Tetapi dalam masjid boleh ke? Pukul kompang dalam masjid. Ya, ini saya perhatikan khilaf. Termasuk guru saya sendiri, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizahullah, dia berpegang kepada hukum haram. Syekh Nuruddin mengarang kitab khusus Tambihul Ikhwan atau something like that lah, yang mana dia kata tajuk dia berarti memukul kompang dalam masjid hukumnya adalah haram. Tetapi sebahagian ulama lain terutamanya di kalangan habaib, saya lihat mereka lebih lenient dalam bab itu. Mereka mengatakan harus juga dengan syarat yang samalah, tidak mengganggu orang yang beribadah. Dalam bab khilaf, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada tempat khilaf itu lebih baik ya. Mana kalau ada kata haram, ada kata tak haram, kalau tak buat tak ada yang kata, tak ada yang komplain, itu lebih baik. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi bersakut buat dan salam puan itu, seingat saya, mohon betulkan kalau saya tersilap, bukan isu qasidah ataupun nasyid. Yang ada khilaf adalah kalau memukul kompang. Kalau yang alat muzik yang haram tu memang haram lah, di mana-mana pun. Di masjid lebih-lebih lagi lah buat benda haram dalam masjid. Yang kompang ni boleh. Tapi dalam masjid pun ada ulama kita mengatakan haram ya, dengan dalil-dalil yang mereka pegang. Wallahu a'lam. Baik. Soalan yang ditanyakan berdasarkan hadis Nabi ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah" ataupun millah. Akan berpecah umat aku. Ya, umat Nabi sendiri akan berpecah kepada 73 pecahan. Yang membimbangkan kulluhum finnar. Yang berpecah tu semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Bila ditanya tentang yang satu ini, antara jawapan Nabi SAW adalah al-jamaah. Ada juga yang Nabi SAW beritahu ma'ana alahi wa ashabi. Yang seumpama saya dan sahabat saya pegang, itu yang selamat. Jadi itulah ulama gabungkan ahli sunnah, ikut sunnah Nabi dan sahabat, al-jamaah yang berpegang dengan pegangan umat Islam secara majoriti, as-sawadul a'zam. Cuma soalan yang ditanyakan, adakah yang 72 lagi itu kafir? Pegangan ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahli kiblah. Orang yang zahirnya Muslim, sembahyang menghadap kiblat, ya, kita tak boleh kata dia kafir. Walaupun kita dapati pegangan dia itu tersasar daripada sunnah Nabi. Ahlul bid'ah lah kita kata, ahlul bid'ah. Contoh kita sebut tadi Wahabi, Khawarij. Adakah kafir? Tidak. Syiah sesat. Adakah kafir? Secara umum tidak. Walaupun ada syiah-syiah tertentu yang jelas kafir. Misalnya ada syiah yang menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Ada syiah yang mempertikaikan Al-Quran. Dia kata Quran kita tak betul. Quran yang umat Islam pegang sekarang ni bukan asli. Itu jadi kafir. Tapi kita kata syiah semua kafir? Tidak. Secara umum, yang 72 itu masih Islam. Tapi oleh kerana melakukan dosa dalam bab akidah, iaitu bid'ah dalam akidah, maka mereka itu disiksa dengan neraka, wal'iyazubillah, kecuali mereka kembali bertaubat kepada pegangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga pegangan macam Qadariyah misalnya. Qadariyah yang awal itu dihukum oleh para ulama jadi kafir sebab dia menafikan ilmu dan takdir Allah. Qadariyah dulu kata Allah ciptakan manusia. Tapi apa yang manusia buat Allah tak hukum oleh para ulama sebagai kufur, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sebegitu. Majus hazihil ummah majusi umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan takdir. Kalau dia sakit, jangan ziarah. Kalau dia beri salam, jangan jawab. Kalau dia mati, jangan uruskan jenazah dia. Ini kan hak orang Islam. Indikasi sepertinya dia sudah tidak Islam. Bagi salam pun jangan jawab. Tapi secara umum, mereka tidak kafir. Ya, yang 72 tadi.
Cuma begitu, tetap kita tak maulah masuk neraka. Na'udzubillah. Sehari 2 hari pun kita tak mau masuk neraka ni. Jadi tetap kita tu nak jaga atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah, antaranya dengan pendidikan. Jangan terdapat excited misalnya oleh kerana dapat offer pergi ke Universiti Madinah percuma, dapat lagi tiket balik percuma, beasiswa dan sebagainya, sehingga kita tak ambil kira risiko pegangan tadi. Kerana tak sama. Ulama kita dulu belajar di Mekah Madinah juga, tapi masa tu fahaman Wahabi belum tersebar di universiti-universiti. Sekarang bila kita cek silibus mereka tu, memang ada ajaran-ajaran yang ekstrim dalam silibus tu. Sebab tu rakan-rakan kita berani bentangkan ini masalah dengan silibus yang diajar di sana. So kena hati-hatilah. Wallahu a'lam. Baik. Soalannya, sumber hukum kita yang asasnya 4 ya. Quran, sunnah itu yang primary sources, ijma' dan qiyas. Sumber hukum yang lain ada lagi ya, ulama bincang seperti istishab, masalih mursalah, saddu zara'i dan sebagainya. Tapi yang masyhur yang 4 ini boleh katakan disepakatilah ya, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Tetapi tadi Ustaz kata golongan Khawarij mereka menyelewengkan tafsir Quran dan sunnah. Itu memang ciri-ciri Khawarij. Misalnya Khawarij di zaman sahabat, mereka mengambil slogan mereka daripada ayat Quran, inil hukmu illa lillah. Hukum ini adalah hukum milik Allah. Betul ayat Quran itu betul. Tetapi bila sahabat Nabi setelah berlaku pertelingkahan bersetuju untuk berdamai melalui majlis tahkim. Jadi dia kata, oleh kerana dia pergi pada majlis tahkim, dia tak berhukum dengan hukum Allah. Jadi mereka ni dah jadi kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia jadi kafir. Ayat tu betul. Tapi cara implementasi dia silap. Lalu dia mengkafirkan sahabat Nabi dan dia rancang pembunuhan beramai-ramai. Dia hantar assassin. Cuma yang berjaya pada masa itu adalah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah terselamat, Amr bin Al-As terselamat dalam strategi pembunuhan yang dilakukan oleh Khawarij. Jadi sama juga sebagai Khawarij zaman kita sekarang ini, ayat-ayat yang cerita tentang orang kafir. Misalnya orang kafir bila dia sembah berhala, bila orang larang sembah berhala, dia kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang kafir bagi alasan, kami sembah berhala ni bukan apa, supaya kami ni dapat jadi hampir dengan Allah. Ayat tu betul. Datang Khawarij moden iaitu Wahabi, dia pasang ayat tu kepada orang Islam. Dia kata samalah macam kamu tawassul ni. Kalau kita larang kamu jangan tawassul dengan wali dengan nabi, kamu bagi alasan kami tawassul ni supaya Allah terima doa kami. Samalah kamu macam kamu musyrik sembah berhala. Mereka bagi alasan sembah berhala sebab nak bagi hampir dengan Allah. Jadi kamu dengan musyrik tak ada beza. Ini salah dia di situ. Kerana menyembah, kita sepakat menyembah kepada selain daripada Allah, sembah Nabi ke sembah malaikat haram, syirik. Tapi tawasul bukan menyembah. Buktinya Nabi ajar. Tapi itu tawasul dengan orang hidup. Ialah, kalau tawasul itu menyembah, maka tawasul dengan orang hidup pun haram. Boleh ke sembah orang hidup? Dia masih hidup, maka saya boleh sembah dia. Mana ada? Sembah lain daripada Allah, hidup atau mati, haram dan syirik. Kalau kamu kata tawasul dengan orang mati adalah syirik, berarti tawasul dengan orang mati adalah menjadikan orang mati itu Tuhan. Kalau begitu, tawasul dengan orang hidup menjadikan orang hidup Tuhan. Menjadikan orang hidup atau orang mati Tuhan, haram, syirik. Ini masalah dengan Wahabi. Dia tak tolak. Kalau liberal, yang ultra liberal, kadang Quran dia tak pakai. Dia kata, dia ke kitab 1400 tahun kau nak pakai zaman moden. Itu liberal. Wahabi tidak. Wahabi dia terima Quran hadis, tapi dia salah tafsir. Jadi sebagian orang masyarakat awam dia tak fahamnya tu. Dia kata tak mungkin Ustaz Wahabi sesat. Saya tak setuju kalau Ustaz kata Wahabi tak betul. Saya tengok dia orang baca Quran, baca hadis sahih. Betul, hadisnya sahih. Kefahaman mereka tidak sahih. Wallahu a'lam. Ada lagi 4 minit sebelum 9:30. Silakan kalau ada yang masih ada soalan. Waalaikumsalam.
Baik. Soalan yang ditanya adalah dalam isu ainallah, di manakah Allah, adakah kita ini kena berpegang dengan pegangan salaf yang benar ataupun berpegang dengan Asy'ariyah, ya? Jawapannya adalah kita kena berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan berpegang dengan aliran musyabbihah, mujassimah, mu'tazilah dan sebagainya, ya. Soalan ainallah ni ada dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah tanya kepada seorang hamba perempuan, ainallah. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan hamba perempuan ini menjawab fis sama, di langit. Lalu Nabi SAW memberitahu kepada tuan dia, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia. Dia ni orang hamba yang beriman. Sebab tuan dia kata, kalau dia ni hamba yang beriman, saya nak merdekakan. Jadi Nabi kata dia beriman. Jadi mereka faham, itulah bukti Allah di langit. Sebab bila Nabi SAW bertanya demikian, jawab fis sama atau isyaratkan ke langit, Nabi benarkan bahawa dia itu beriman. Jadi kalau kita lihat, pertama ulama kita telah jawab, walaupun hadis itu hadis yang sahih, tapi lafaz fis sama itu menyalahi hadis-hadis sahih yang lain, dan juga menyalahi keumuman orang tu jadi Islam dengan mengucap kalimah syahadah, bukan dengan mengatakan Allah di langit. Jadi dia panggil ittirab, ya. Hadis itu tidak kuat dijadikan dalil dalam bab akidah, kerana bab akidah dalil mesti yakin. Yang kedua, tak silap saya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ainallah as-su'al anil makanah wa laysa anil makan. Dia kata fis sama, mana kedudukan Allah itu tinggi, difahami bahawa dia ni orang yang beriman. Jadi conclusionnya apa? Asy'ariyah ataupun salaf, mereka sepakat tanzih. Tetapi kalau khalaf, dia tak tolak yang itu. Dia tak kata istiwa yang layak dengan Allah itu salah. Dia kata boleh juga diterima, istiwa itu maknanya menguasai. Kerana bila kata Allah menguasai arasy, tidak ada. Hatta Wahabi pun tak akan kata Allah tidak menguasai arasy. Tidak. Cuma dia nak kata istiwa itu berarti Allah itu bertempat. Yang bertempat itu salah tidak pernah kata gitu. Tidak ada riwayat yang sahih daripada salaf mengatakan Allah bertempat. Tapi kalau salaf mengatakan mustawin alal arsy, sama macam istawa alal arsy, dengan makna yang layak dengan Allah. Bila letakkan bertempat, pertama kita kena faham arasy dengan ittifaq seluruh umat Islam, Wahabi ke Syiah ke Mu'tazilah dan sebagainya, adalah makhluk. Ya. Bila arasy makhluk, berarti apa? Arasy ini diciptakan, dan sebelum diciptakan Allah tidak wujud. Soalan, adakah sebelum terciptanya arasy Allah tidak wujud? Kufur kalau kata gitu. Sebelum ada arasy Allah tak wujud, ada arasy baru Allah wujud. Kufur. Adakah selepas ada arasy lalu Allah berubah? Dulu Allah tidak bertempat. Kan arasy tu dikatakan tempat Allah. Sebelum ada arasy Allah wujud. Berarti Allah wujud tanpa arasy tu memang diterima oleh semua. Tiba-tiba oleh kerana sudah ada arasy, Allah sudah berubah menjadi bertempat di atas arasy, sedangkan berubah-ubah itu adalah sifat baharu. Sebab itu kita tak terima memaknakan itu. Ya. Bukan tafwid. Daripada perkataan fawwadha yufawwidu tafwid, serah bulat-bulat. Contoh ya. Orang lelaki kalau dia kata kepada isteri dia, saya wakilkan kamu untuk ceraikan diri kamu sendiri dengan satu talak. Itu namanya taukil. So isteri dia boleh cerai diri dia sendiri kerana diberi wakil. Tapi kalau suami dia kata fawattuki amroki, aku serah bulat-bulat urusan kamu, suka hati kamu lah nak cerai satu, kedua, ketiga. Itu nama tafwid, serah bulat-bulat. Jadi dalam konteks akidah, tafwid maknanya istiwa tu aku serah bulat-bulat pada Allah, makna dia aku tak mau bincang makna apa. Yang penting aku yakin makna apa sekalipun, pastilah makna itu layak dengan Allah Ta'ala. Tidak akan makna yang tidak layak. Macam tadilah, Allah lupa. Pasti ternafi. Salah khalah semua nafi Allah lupa. Jadi makna lupa itu adalah tidak peduli dan Allah azab mereka. Cuma istiwa ini dah jadi dipermainkan isu tu. Tengok ya. Sebenarnya Quran dah isyarat pada golongan ni. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang hati dia bengkok, cenderung pada sesat,
fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan ikut benda yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat, ibtigha al-fitnah, dia cari macam pergaduhan, wabtigha at-ta'wili, dan dia cari juga nak takwil dia. Cuba tengok Imam Al-Qurtubi sebut orang yang Quran sebut ni fayattabi'una ma tashabaha minhu ni satu golongan Zanadiqah Qaramitah ni. Golongan yang mereka ni nak mempertikaikan Quran, Syiah. Qaramitah ni Syiah. Kalau saya sebut tadi ada Syiah yang pertikaikan Quran. Yang kedua adalah golongan Mujassimah. Alladzina jama'u ma fil kitabi was sunnah. Dia kumpul dalam Quran hadis ni apa yang zahirnya seolah-olah Allah tu berjisim, sehingga dia beriktikad Allah ni satu jisim yang terbentuk dan satu rupa paras yang ada rupanya, yang punya muka, punya mata, punya tangan, punya lambung, punya kaki, punya jari. Ta'ala Allahu an zalika, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Jadi sebenarnya ciri orang yang sesat ni Quran sendiri sebut. Bila Allah sebut tentang ayat mutasyabihat, Allah cerita terus. Orang yang hati dia ada cenderung pada sesat, dia akan main ayat mutasyabihat ni. Dia akan ikut yang sama-sama tu. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dia bukan gitu ayatnya. Orang yang mendalam ilmu dia kata kami beriman. Ya, semuanya daripada Allah. Tapi kalau orang yang hatinya bengkok, dia ikut yang sama-sama. Yang sama-sama itu bercanggah dengan yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu apa pun yang seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu alam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah, kesilapan dan kekurangan. Moga-moga Allah jadikan majlis kita pada malam ini sebab kefahaman dan kebaikan dalam dunia dan juga agama kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.